A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Sadaqallahul azim. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, sempena dengan PKPB yang disyaratkan di negeri Selangor, alhamdulillah kita masih ada lagi teknologi yang boleh kita bertemu dan kita mengadakan majlis ilmu insya-Allah. Seperti mana Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi al-'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Nabi kata, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah permudahkan untuk dia jalan ke syurga insya-Allah. Mudah-mudahan kita di antara orang yang dipimpin oleh Allah untuk mendapat rahmatnya, dipermudahkan jalan ke syurga insya-Allah. Amin. Muslimin, muslimat sidang pendengar yang dirahmati Allah. Dengan masa yang ringkas lebih kurang dalam 7 ke 10 minit ini, saya nak ambil satu ayat daripada surah Al-Baqarah yang Allah menyebutkan pada ayat yang ke-44 seperti yang dibacakan tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Maksudnya, mengapa kamu menyuruh orang-orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan kewajipan atas diri kamu sendiri? Padahal kamu membaca Alkitab, iaitu Taurat. Maka tidakkah kamu berfikir? Baik, tuan-tuan muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah. Ayat ini kalau kita lihat kepada asbabun nuzul, dia terkena kepada satu kaum yang dipanggil Yahudi. Kaum Yahudi ini yang duduk di Madinah ketika itu, ada di kalangan mereka ini ada yang bersaudara atau ada yang jadi abang ipar, adik ipar dan begitulah. Ada perkaitan antara muslimin dan juga Yahudi. Lalu di kalangan mereka, orang-orang Yahudi ini, di kalangan mereka ini mendengar tazkirah ataupun yang mengajar, iaitu Nabi SAW mengajar di masjid. Lalu di kalangan orang Yahudi ini duduk di depan Nabi, lalu mendengar ajaran-ajaran yang dibawa, yang diajarkan oleh Nabi SAW. Lalu di kalangan mereka, orang Yahudi ini balik perkampungan mereka, lalu menceritakan kepada pendeta-pendeta ataupun ahli-ahli kitab mereka. Di kalangan ahli kitab ini mereka tanya, adakah ajaran yang dibawa oleh Muhammad itu betul atau salah? Lalu di kalangan pendeta-pendeta ini, ahli-ahli kitab ini mengatakan, betul, benar, apa yang Muhammad bawa itu benar. Kamu nak dengar, kamu nak belajar, pergilah belajar. Maknanya mereka menyuruh kepada kebajikan. Mereka menyuruh orang-orang mereka buat benda baik. Tetapi bila mana ditanya, kenapa kalau betul Muhammad itu bawa ajaran yang betul, kenapa kita ni tak ikut dia? Kenapa kita orang-orang Yahudi ini tak beriman kepada Nabi? Lalu di kalangan ahli kitab ini mengatakan, dia kata, sebab Muhammad itu bukan di kalangan Bani Israel. Bukan kalangan Bani Israel. Lalu kita kena ikut Bani Israel saja. Begitulah kata-kata mereka. Maknanya, mereka ini bukan tidak mengiktiraf ilmu yang diajar oleh Nabi SAW. Mereka bukan mengatakan Nabi itu bawa ajaran yang sesat. Mereka bukan mengatakan Nabi itu tak betul. Tetapi mereka, malah di kalangan mereka ni ada yang mengakui bahawa Nabi bawa itu ajaran yang benar. Cuma mereka tidak mahu beriman kepada Nabi SAW kerana Nabi itu bukan di kalangan Bani Israel dan dia adalah kalangan orang Arab. Maka mereka tidak mahu beriman disebabkan sombong mereka, sebab asabiahnya mereka kepada bangsa mereka, akhirnya mereka tidak beriman kepada Nabi SAW. Walau bagaimanapun, Allah kata dekat sini, mereka ini membaca kitab, iaitu kitab Taurat. Di kalangan mereka ni baca kitab Taurat. Ada di kalangan
orang-orang ahli kitab Taurat ini yang beriman kepada Nabi bila mana mereka beramal dengan sebenar-benarnya pada kitab Taurat. Contohnya seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini orang yang beriman dengan kitab Taurat sebab seorang ahli kitab Taurat akhirnya beriman kepada Nabi SAW di dalam peristiwa di mana Nabi membina Masjid Quba, lalu Nabi berkhutbah di situ, lalu dia mendengar khutbah Nabi, kemudian dia mengatakan orang ini adalah benar seperti mana yang telah tercatat di dalam kitab Taurat. Akhirnya dia mengucap syahadah di depan Nabi SAW. Ini Abdullah bin Salam. Bila mana kita lihat perangai orang Yahudi ini, mereka Allah katakan at-ta'muruna an-nas bil birri wa tansawna anfusakum. Mereka ini menyuruh orang-orang buat baik tapi melupakan pada diri mereka sendiri. Suruh orang belajar ilmu. Walaupun ayat ini terkena kepada orang Yahudi, tuan-tuan, tetapi kita lihat kepada diri kita sendiri. Sebab ada di kalangan kita ini suka menyuruh orang lain buat baik. Suka orang, anak-anak kita, di keluarga kita, keluarga kita ini suruh pergi menuntut ilmu, cari agama, cari belajar agama. Tapi kita sendiri tak belajar agama. Allah sebut dalam ayat ini, wa tansawna anfusakum. Mereka lupa tentang diri mereka sendiri. Lupa tentang diri sendiri, sedangkan suruh orang lain buat amal, buat benda baik, belajar agama. Contohnya, ada kalangan kita ini hantar anak pergi sekolah agama, kan? Hantar sekolah tahfiz. Kita hantar anak ni cantik dah, hantar anak perempuan pula tutup aurat, pakai tudung labuh. Tapi kita di kalangan parent yang hantar anak ni, ada di kalangan mereka ni langsung tidak menutup aurat. Hantar anak sekolah agama tapi dia tidak menutup aurat. Itu masalah. Maknanya Allah tegur kita. Allah tegur walaupun ayat ni pada Bani Israel, tapi kita ambil sebagai pengajaran. Allah kata wa tansawna anfusakum. Mereka lupa tentang diri mereka sendiri. Walau suruh orang lain belajar, tapi lupa tentang diri sendiri. Wa antum tatlunal kitab. Allah kata sedangkan kamu belajar Alkitab. Kamu tahu tentang kitab. Kamu baca Alkitab. Kitab itu apa dia? Kalau kita lihat kepada Bani Israel ini ataupun kita tengok Yahudi ini, mereka itu ialah kitab Taurat. Adapun kita hari ini sebagai umat Islam, kitab kita ada Al-Quran. Maka Al-Quran dah sebagai rujukan. Kita baca Al-Quran, kita rujuk Al-Quran, tetapi kita tidak mengikut perintah Al-Quran. Kalau Al-Quran kata belajar agama, kita belajar agama. Kita hantar anak kita dan kita sekali. Kita hantar anak kita menutup aurat, kita pun tutup aurat. Maknanya kita ikut apa yang dikatakan oleh Alkitab, iaitu kitab Al-Quran. Kemudian Allah kata orang yang tak mau ikut kitab ini, orang yang tak nak ikut kepada Alkitab, walaupun dia suruh orang buat baik tapi dia tak ingat pada diri dia. Dia suruh orang belajar agama, dia sendiri tak nak belajar agama. Dia baca kitab tapi dia tak nak ikut kitab. Allah kata afala ta'qilun. Tidakkah mereka ini berfikir? Tidakkah kamu berfikir? Mana akal kamu? Akal ni tuan-tuan, pada peringkat awal, asal perkataan akal ini adalah berkenaan dengan ikatan. Ikatan tali. Satu ikatan pada tali. Iaitu orang Arab ni, dia suka ikat kuda, kemudian bila ikat tali pada kuda, kemudian diletakkan tali lebih itu kepada lehernya supaya kuda tu tidak lari. Makna satu ikatan antara dia dengan kuda tadi. Maka kita ada satu ikatan, tuan-tuan. Apa ikatan kita? Ikatan kita adalah tali Allah. Ikatan kita adalah tali Allah. Kita masih terikat dengan tali Allah. Makna kita dengan Allah ni tidak boleh lari. Kita ini dicipta oleh Allah, maka kita ada ikatan dengan Allah. Iaitu Allah letakkan satu ikatan kepada kita adalah panduannya adalah Al-Quran. Hadis. Sebab tu hidup ini sekiranya kita bergantung dengan Al-Quran dan hadis, insya-Allah hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Kita akan bersatu seluruhnya umat Islam. Ini Nabi ajar kepada kita. Sebab tu Allah kata pada ayat terakhir, afala ta'qilun, menggunakan akal ini supaya kita tengok kepada peristiwa-peristiwa yang lalu yang Allah kenakan kepada Bani Israel, supaya kita ambil pengajaran pada hari ini. Kita ikat diri kita dengan Islam, kita ikat kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah pandu kita. Allah pandu kita di dalam hidup kita ini. Mudah-mudahan kita tidak lari daripada agama. Dan insya-Allah bila mana kita mati dalam keadaan Islam, rahmat Allah bersama dengan kita. Insya-Allah Allah tentukan kita ini
insya-Allah bila pada rahmat itu ada, Allah tempatkan kita ke dalam syurga sama-sama insya-Allah. Jadi ingatan ini sebagai diri saya yang bercakap dengan tuan-tuan yang mendengar, seperti mana Allah sebut di dalam Al-Quran, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kerana peringatan itu memberi faedah kepada orang mukmin. Mudah-mudahan peringatan itu memberi kebaikan kepada saya dan tuan-tuan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu atas kelemahan diri saya sendiri. Cukup sekadar ini sebagai tazkirah, sebagai peringatan bagi diri saya dan tuan-tuan. Wallahu alam. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu atas kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.